أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita niat surah Al-Fatihah yang kita baca pada awal mukaddimah itu, pahalanya kita niat hadiahkan kepada datuk nenek moyang kita, arwah-arwah ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia. InsyaAllah mudah-mudahan Allah sampaikan pahala ini setiap pengajian kita kepada mereka. Mudah-mudahan mereka doakan kepada Allah di alam ruh mereka, doakan panjang umur kita dan dimawak rezeki dan disembuhkan segala penyakit-penyakit yang ada pada kita, insyaAllah. Yang kedua, mudah-mudahan Allah himpun kita di hari akhirat nanti di dalam surga Firdaus, sebagaimana Allah himpun kita di atas dunia ini di dalam taman surga dunia, yaitu majlis ilmu. Baik, terus kita buat mukaddimah surah Yasin ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Yasin ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lasy-syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Situ. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lasyam, matahari. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, bulan. Qamar, bulan. Lasyam, matahari. Ya. Allah kata tidak matahari itu sayugia baginya, bagi matahari itu. Bahkan dapat ia matahari akan bulan. Yakni matahari tidak merhimpun serta bulan pada malam. Allah bersumpah dengan matahari. Yang kata matahari ini dia tidak akan jadi degil. Masuk malam matahari tak mau nak hilang-hilang. Degil. Nak waktu malam pun nak ada juga. Tak akan berlaku begitu. Allah kata kami tidak himpun dua makhluk ni, matahari dan bulan ni duduk bagi saja di satu. Allah nak cerita tentang kekuasaan dia dan tentang makhluk yang ikut perintah dia. Begitu kan, sambung daripada minggu lepas yang kita cerita tu. Ingat nak? Walaupun manusia ni kaji macam-macam, kaji dengan ilmu falak,
Waktu malam matahari ni dia pergi mana? Ada sebahagian kata dia duduk pusing bawah bumi, duduk perut bawah bumi. Kan matahari besar daripada bumi, takkan tak nampak lagi cahaya dia walaupun waktu malam. Kita fikir secara logik mengikut ilmu akidah, betul kan? Matahari kan besar daripada bumi, bulan kan besar daripada bumi. Bumi besar tu, bulan besar, matahari besar. Walaupun dia duduk bawah perut bumi, kalau kajian sains dia pusing, ya? Dunia ni, matahari ni berpusing. Tentu dia akan dapat nampak juga cahaya walaupun waktu malam. Matahari kan terang. Tapi dalam Al-Quran lain, kerana matahari ni dia ikut kehendak Tuhan, perintah, hang kena hilang. Pergi mana? Pergi mana dia akan pergi kaji lah. Pasal Allah kata matahari hang waktu malam hang kena hilang. Pada tarikh sekian-sekian akan timbul waktu bulan pula. Bulan akan timbul, dia tidak akan degil. Tak mau timbul lagi lah, kejap lagi aku timbul. Dia tidak akan degil. Jadi hilang bulan, datang matahari, bersilih ganti. Mana pergi matahari ni? Macam-macam orang buat kesimpulan. Itu ilmu dunia, ya? Tapi Al-Quran kata tak, aku bagi mereka hilang. Tapi jangan tanya dia pergi mana. Ya, gitu. Ini maka Allah sebut dalam Al-Quran. Kita baca Al-Quran, begitu. Kemudian sama juga orang kajian ilmu sains, dia kata akal itu pada otak. Islam, Al-Quran kata akal itu pada hati. Bisa kan? Gitu. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Dan tidak malam mendahului siang. Begitu juga Allah cerita malam dia tak boleh mendahului siang. Malaikat ditetapkan tarikh saat begitu-begitu timbul malam, timbul siang, tidak akan mendahului dua makhluk. Maka tidak malam mendahului siang, maka siang tidak mendahului malam. Itu begitu. Wa kullu syai' wa kullun fi falakin yasbahun. Dan bermula tiap-tiap daripada matahari dan bulan dan bintang itu pada falak yang boleh bertenang, bergantung manusia, yang matahari dan bulan itu berjalan sekalian pada perjalanan masing-masing. Allah Subhanahu wa ta'ala kata pada, bukan sekadar tu aku cipta matahari dan bulan dan bintang ini. Manusia boleh buat kajian tentang ilmu falak. Ilmu falak ni ilmu macam mana? Ilmu buat kajian bintang, jalan. Dulu-dulu orang mana ada map nak pergi mana-mana, berlayar di tengah lautan, mana nak tahu pergi Mekah di mana? Mana ada kompas, mana ada map, maka mereka tengok bintang. Dan daripada bintang, daripada matahari, daripada bulan ini pula manusia buat kaji, buat kalender. Kalau tidak, manusia dah tahu daripada mana bulan ni, bulan 6, apa hari bulan 6 ni 30 hari bulan 6 ni. Bulan depan pula mungkin 28, mungkin 29. Manusia mereka saja-saja kan dak kaji daripada bintang. Allah Subhanahu wa ta'ala kata pada memudahkan manusia supaya kaji, buat kiraan hari bagi tiap-tiap bulan. Begitu. Yang kita fikir orang yang kaji bulan tu hebat. Tak, Allah kata tak. Aku yang bagi ilham kepada manusia itu untuk kaji ciptaan-ciptaan aku. Begitu. Wa ayatul lahum anna hamanna zurriyatahum fil fulkil mashhun. Dan tanda bagi mereka itu, yakni penduduk Mekah itu, atas kekuasaan kami, atas bangkit kubur, bahawa kami tanggung atas datuk nenek moyang mereka itu pada bahtera Nabi Allah Nuh yang penuh muatan dengan binatang-binatang dan manusia ketika dikaram bumi dengan tupan kisah Nabi Allah Nuh. Ni mai ayat lain, wa ayatul lahum anna hamanna zurriyah. Zurriyah makna keturunan. Kita cakap bahasa zuriyah itu bahasa Arab.
kan, keturunan. Allah Subhanahu wa taala kata ingat. Maksud ayat ni wa ayatul lahum anna hamanna zurriyatahum fil fulkil mashhun. Wahai manusia, ingat kamu yang ada saki-baki yang sekarang Tuhan Al-Quran itu turun selepas dah kisah selesai dah Nabi Allah Nuh. Dengan kita dah pernah dengar ada cerita Nabi Allah Nuh. Dia Nabi Allah Nuh adalah Rasul yang nombor 1, yang mula-mula menjadi Rasul. Nabi Allah Nuh, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Idris, tapi Nabi Allah Nuh alaihissalam. Masa zaman Nabi Allah Adam, manusia sembah Allah, kan? Mai Nabi Idris pun sembah Allah. Mai lagi Nabi Allah Nuh dah mula dah cari batu, cari kayu, dah makin jauh, dah mula menyeleweng. Maka disitulah Allah perintah untuk berdakwah. Nabi Allah Nuh ni 1000 tahun berdakwah. Deginnya ketika itu manusia, ketika itu Allah kata dalam ayat ni, ingat wahai umat-umat yang kemudian ni, selepas daripada cerita ni Al-Quran turun kemudian, kan? Ingat kamu ni, nasib baik aku simpan saki-baki benih yang ada dalam kapal bahtera Nabi Allah Nuh. Kalau tidak, habis kamu semua. Maknanya Allah nak saja kalau dia mau hapus tidak ada manusia di atas muka bumi ni. Tapi tak, Allah buat juga. Kalau Allah tidak perlu kepada manusia untuk sembah dia, Allah tidak perlu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia ni melainkan untuk menyembah aku. Terpulang pada manusia, kalau dia sembah Allah, dia memilih untuk menjadi kebaikan, milih jalan yang betul. Allah tidak berkehendak kepada kita pun, ya. Ingat Allah kata dalam ayat ni, nasib baiklah ada saki-baki aku simpan juga benih-benih manusia tu. Kerana dunia ni dikarang habis, melainkan benih-benih pasangan-pasangan yang 40 laki-laki dalam bahtera Nabi Allah Nuh, 40 perempuan, dan pasangan binatang sepasang. Begitu Allah kata ingat, jangan lupa kamu adalah benih daripada dalam bahtera itu. Wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun, dan kami jadikan bagi mereka itu daripada umpama bahtera Nabi Allah Nuh itu barang yang dinaikkan mereka itu di dalam air, yang iaitu perahu dan kapal, kereta api, motorkar dan lain-lain daripada segala jenis-jenis kenderaan yang Allah bagi kepada manusia. Ingat, selepas daripada itu kapal itu menjadi kenderaan bagi manusia untuk jalan di atas air. Kapal terbang itu bagi kenderaan bagi kepada manusia untuk berjalan di atas udara. Dan kereta, motorkar itu bagi berjalan di atas darat, bagi jadi kenderaan manusia. Ini semua ciptaan-ciptaan Allah bagi kepada manusia supaya manusia ini kena sembah Tuhan, jangan sembah berhala. Begitu. Yang itulah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tak tahu berapa kali Allah ulang sebut ayat ini di dalam surah Ar-Rahman. Nikmat yang macam mana lagi yang kamu nak dustakan? Sedangkan ayat-ayat yang ulang macam ni tidak ada dalam Taurat, tidak ada dalam Injil. Datang Al-Quran, kerana ada Al-Quran ini turun kepada umat Nabi Muhammad SAW, nikmat macam-macam berbanding dengan orang dulu-dulu. Orang dulu tak ada kapal terbang. Zaman dulu Nabi Allah Musa, Nabi Allah Ibrahim, tak ada kapal terbang, tak ada motorkar, jalan kaki, naik motor. Mai umat kemudian ni macam-macam Allah bagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang macam mana lagi kamu nak dustakan? Dulu orang nak mengaji agama kena pergi berjalan berbatu-batu. Hari ini tak ada, di ujung jari pun boleh tahu hukum hakam. Depan rumah pun ada orang mengajar. Tu nak cerita pada nikmat begitu yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada umat kemudian hari.
Padahal umat kemudian hari ini nak dibandingkan amalan dengan umat-umat dulu, jauh beza dia. Boleh saja Allah nak buat masa zaman dulu kapal terbang rekaan bagi kepada manusia, sedangkan otak dia cerdik berbanding dengan orang sekarang. Tapi dah Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu lengkapnya, hebatnya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun wa in nasha' nu'riqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqazun. Dan jika kami kehendaki, kalau kami mau, Allah kata, nascaya kami karam semua bahtera-bahtera, benih-benih yang ada dalam kapal Nabi Allah Nuh tu. Kalau kami mau, tapi kami tak mau begitu. Wa inna sya'nu'riqahum, serta ada perahu yang tidak satu menegak. Kalau kami nak karam semuanya bumi ni, tidak ada satu pun siapa boleh menghalang kami, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok dalam ayat ni Allah sentiasa selalu menggunakan perkataan kami. Kamilah yang berkuasa. Ayat-ayat seperti inilah Yahudi kata Tuhan ada anak, Tuhan ada bini, Tuhan ada anak perempuan. Kerana kami maknanya bukan lebih daripada satu. Apa hikmah dia Allah menggunakan perkataan kami? Ulama hurai rongkai yang kita boleh bayang. Kamilah yang bagi rezeki. Kami ni bukan seorang, ramai. Haji pergi mana ni? Kami ramai. Kami, walaupun tak sebut ramai, sebut kami lebih daripada satu. Maka terjemahan tafsir inilah yang kita kena serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah sebut Taha, Alif Lam Mim. Ulama buat rongkaian masing-masing, tapi sebenarnya Allah yang lebih mengetahui. Begitu. Jadi perkataan-perkataan kami ini, orang Yahudi dia kata Tuhan ada anak, Tuhan ada bini, Tuhan ada, itulah kami. Tapi kita tidak. Kita. Fala sarikha lahum wa lahum yunqazun, dan tidak seorang yang menolong bagi mereka itu, dan tidak mereka itu lepas daripada karan. Cuba kita tengok hari ini ciptaan manusia pada zaman model hari ini. Orang putih Amerika sudah berbuat jet pejuang, lajunya lebih laju daripada pendengaran. Hari ini saya tengok dalam National Geographic lagi satu siaran, tak tahu siaran apa nama tu, yang dia buat pistol, dia buat barang-barang ni. Amerika hari ni buat jet pejuang, laju jet tu lebih laju dari pendengaran kita. Maksud dia macam mana? Bunyi di sini, kapal terbang duduk di sana lah, laju dia. Tapi laju macam tu pun boleh berhenti atas udara. Hebatnya ciptaan dia. Ni Allah Subhanahu wa ta'ala kata pada hebat itu, illa qalilan, kami bagi ilmu kepada manusia untuk ciptaan tu, bukan kepandaian manusia. Kalau kami mau, kami akan bagi jatuh kapal terbang tu. Kalau kami mau, kapal selam itu tak akan timbul-timbul. Kalau kami mau kapal itu besi, ada kata besi duduk dalam air tenggelam. Tapi kami mau jadi kenderaan kepada manusia. Betullah kita naik kenderaan kena baca doa subhanallazi sakhkhara lana. Ingat, yang memandu bukan tangan kamu. Yang memandu kenderaan kita balik kampung kereta itu bukan tangan kamu. Kerana Nabi sentiasa baca doa ni. Nabi naik unta pun baca doa subhanallazi sakhkhara lana. Kita naik kereta, yang kereta ni dia boleh pergi gaung bila-bila masa, sekelip mata. Unta tak pergi dalam gaung pun Nabi baca, yang kontrol unta aku ni bukan aku tetapi Allah. Ini aqidah yang mantap. Kita lupa dengan Allah, lupa nak bawa naik kenderaan pun lupa kepada Allah. Kita rasa kita hebat.
Gitu. Habis itu illa rahmatan minna wa mata'an ila khair. Melainkan rahmat daripada Allah, yang Allah izin kenderaan kepada manusia itu jadi kenderaan Allah, izin Allah kata illa rahmatan, Allah rahmat, Allah kasihan kepada manusia, terutamanya Allah kasihan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersedap sehingga mati, yakni tidak lepas mereka itu melainkan oleh rahmat kami, dan beri bersedap-sedap kami sehinggalah sampai mati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Allah kata kami bagi sedap-sedap manusia ni di atas dunia ni, tapi itu adalah ujian Allah walaupun bagi sedap-sedap. Itu dulu orang dulu tidur di atas tikar mungkuang, hari ini orang tidur di atas tilam tebal 1 hasta. Sedapnya tidur di atas tilam berbanding tidur di atas tikar mungkuang. Dulu kan tidur di atas tikar mungkuang, berbekam badan kita kalau kita tidur. Tapi mereka tak pernah tinggal sembahyang subuh. Itu hari ini Allah uji manusia tidur di atas tilam yang empuk, sedapnya, lena. 10 tahun akan datang tak tahu kita nak tidur atas tilam yang macam mana. Makin jauh manusia ni daripada Allah Subhanahu wa taala apabila diuji dengan nikmat yang makin sedap, makin sedap. Yang inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa duduk temenung mengenangkan umat di kemudian hari. Ya Rasulullah, apa yang kamu temenung ya Rasulullah? Sahabat tanya. Aku tidak temenung umat aku akan sembah berhala. Aku tidak risau umat aku sembah berhala. Yang aku risau umat aku diuji dengan keindahan dunia, kemewahan dunia. Aku risau dengan umat aku begitu. Sedangkan Nabi bukan duduk zaman kita, tapi Allah Subhanahu wa taala bagi nampak kepada Nabi akhir nanti umat aku dapat kemewahan-kemewahan. Inilah yang Nabi risau. Nabi tak risau kita akan sembah berhala, kita tidak akan sembah berhala. Nabi yakin seperti macam tu. Bahkan Nabi yakin kemudian hari ramai lagi orang yang masuk Islam. Nabi yakin macam tu. Kerana Nabi yakin umat dia lebih ramai berbanding dengan rasul-rasul yang lain. Tapi yang Nabi risau, ramainya umat aku, ramai jadi Islam, ramai tak sembahyang, ramai tak sembahyang subuh. Titik hari nak dikira dalam surah dengan di luar surah. Begitu. Wallahu a'lam. Insyaallah akan datang kita sambung lagi. Wa iza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Apabila kami kata penduduk Mekah itu mereka tidak takut sedikit pun. Wallahu a'lam.